Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah mati melainkan sebagai muslim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma alimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni kita sambung lagi pengajian kita kepada kitab Tazkiyatun Nufus ini, yang mana dah 2 minggu dah kita celah dengan tajuk yang semasa tajuk hijrah, dan juga pada minggu lepas juga kita ada ceramah jemputan kita ataupun pengkuliah jemputan kita. Semoga kita sentiasa mengambil manfaat daripada pensyarah-pensyarah ataupun penceramah-penceramah jemputan ini, kerana pastinya mereka juga membawa ilmu-ilmu yang baru kepada kita. Jadi insya-Allah malam ni pun kita mohon maaflah kalaulah dalam siaran langsung kita ni ada gangguan-gangguan sebab hujan. Di Kelantan ni sedang hujan dan juga dengan ribut petir, dengan orang panggil pelakar lulah-lulah tu. Tapi kita mohonlah semoga semakin reda dan insya-Allah semakin baik cuaca pada petang ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ni kita sambung lagi pengajian kita kepada kitab kita Tazkiyatun Nufus. Ini dah makin menghampiri kulit akhir dah ni. Nak kau sapa ke akhir dah. Kalau nak cadar-cadar nak cari lembu pun boleh dah ni. Sikit lagi kita kena sembelih 5 tahun ni, 5 tahun. Nak jumpa dengan Maulud pula. Ambo mari duduk sini, mula duduk sini Maulud 16/1 2014. 16/1 2014. Jadi ni cukup 6 tahun dah lah. Itulah umur kita duk baca kitab ni. Hampir setiap minggu ataupun adalah sela-sela kadang-kadang kita tak ada kuliah tu. Tapi daripada 16 hari bulan 4 2014 hamba mari duduk sini tu sampailah ke ni. Tak habis lagi kita duk baca ni. Walau bagaimana pun alhamdulillah kita nak belajar walaupun sikit seminggu pun tak ada masalah, sebab kita ni nak niat kita nak belajar. Bukan niat kita nak habis kitab saja, niat kita ni nak belajar. Jadi insya-Allah kita akan cuba sedaya mungkin untuk kita memahami apa yang ada dalam buku kita ni. Malam ni kita sambung kepada pengajian kita mengenai kemudaratan cinta kepada dunia. Ini tajuk yang kedua dalam bab dunia lah. Baru ni bab dunia, baru ni kita duduk bincang pasal pengenalan kepada dunia. Kita nak kenal dunia lagu mana, dan juga macam mana pandangan kita pada dunia, berapa jenis orang ni dengan dunia dan sebagainya. Jadi malam ni kita pergi kepada kemudaratan yang dibawa oleh dunia ni. Cinta dunia kita panggil hubbud dunia. Cinta kepada dunia, hubbud dunia. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam menyebut mengenai umat di akhir zaman ini, dia kata ramah. Kita orang Islam ni ramah. Atas dunia ni kita antara yang ramah. Umat Islam ramah, tetapi ramah mereka ini seperti buih. Nabi kata seperti buih di lautan, iaitu ada tapi tidak kuat. Mari air patah saja habis buih tu. Mari buih lain pula, lepas tu mari air pula habis. Maknanya mudah sangat je hilang. Lemah kita ini, Nabi kata lagu tu. Maka sahabat-sahabat pun tanya Nabi, apa yang jadi lagu tu? Maka Nabi kata asabahumul wahnu. Asabahum al-wahnu. Asabahumul wahnu, yang mereka itu ditimpa penyakit, yang mana penyakit itu dinamakan sebagai wahan. Al-wahnu, maka Nabi bila Nabi sebut asabahumul wahnu, maka sahabat tanya lagi, wahan tu apa dia? Wamal wahnu ya Rasulullah. Wahan itu penyakit lagu mana dalam bahasa Arab? Wahan. Bahasa kita tak tahulah, tapi bahasa Cina Wuhan.
Bahasa Cina ada nama bandar dia Wuhan. Bahasa Melayu kita Wahan ni tak ada lah berkali Al-wahnu dalam bahasa Arab tu, maka Nabi berkatalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya maknanya cinta kepada dunia dan juga takut mati. Inilah penyakit yang Nabi sebut. Nabi sebut inilah penyakit kita pada hari ini, iaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan kepada dunia dan juga kita tak si mati. Tak si mati, takut nak mati dan tak si mati. Kalau boleh kita ni, kalau boleh tak mati bakali kalau tak mati 60 homo boleh erat tayar dah. Kalau tambah 60 lagi 120 dah lah kita tu 60 homo dia erat tayar dah. Kalau 60 lagi kalau tu win 60 lagi. Kalau 60 ni pun dia erat tayar dah, erat sepas-seras tu pun cabut lah kadang-kadang. Dah. Kalau win 60 lagi sekali ganda lagi tak tahu lagu mana dah lah kitanya. Okay. Jadi Allah SWT buat kita ni molek dah. Tapi ada juga kita ni yang mana hakikat kita nampak dah kita ni mati. Orang panggil daripada kita kecil tak ada, kecil beranak kecil besar tua, lepas tu orang panggil matah dah, halakah matah dah kita ni, halakah matah dah. Tapi dalam matah tu kita tahu dah kita ni kau tak cekak, kau letih, kau ada banyak penyakit. Tapi kalau nak mati tak si mati juga. Walaupun kita tahu bahawa kullu nafsin za'iqatul maut, semua tu mati. Tapi perasaan nak mati tu tak si. Ini yang Nabi sebut hubbud dunia. Nabi kaitkan antara saya dunia dengan takut mati. Dua-dua ni ada. Bahkan Nabi sebut dulu hubbud dunia tu. Nabi sebut dulu hubbud dunia. Nabi sebut dulu saya kepada dunia. Jadi saya dunia ni malam ni kita nak tengoklah lagu mana yang kita maksudkan sebagai sayangkan kepada dunia ataupun cintakan kepada dunia ni. Jadi insya-Allah daripada Imam Ahmad bin Sufyan. Imam Ahmad bin daripada An Sufyan, daripada Sufyan qala, dia berkata, dan hadis ini ada sebagian ulama kata hadis. Dan apabila dikatakan hadis, ada sebagian ulama bila dia rujuk dia kata hadis ni sebenarnya tak sapa ke Nabi. Maka dia kata hadis ni ada juga sapa tapi daripada cara yang lemah, dia kata dhaif lah kita panggil Tapi kita ambil makna dia. Sebahagian ulama lagi kata ni bukan hadis tapi dia adalah pada kata-kata ulama, daripada kata-kata Sufyan Ats-Tsauri, daripada kata ulama kita ataupun Malik bin Dinar. Adalah beberapa riwayat di macam-macam lah ulama kita ni. Moga bila Sa'man An Sufyan kana Isa bin Maryam yaqul. Hak ni cerita daripada Isa bin Maryam, daripada cerita Nabi Isa. Dia kata cerita Nabi Isa. Nabi Isa mula kata hubbud dunya aslu kulli khati'ah. Jadi hak ni kalaulah ulama kita merujuk bahawa ni tidak hadis sekalipun, kita ambil makna dia. Yang mana dia kata hubbud dunya aslu kullu khati'ah. Hubbud dunya, suka cinta dunia ni, dia kata adalah punca segala penyakit. Punca segala penyakit, iaitu penyakit dalam bahasa agama kita ni dosa. Hubbud dunya, cinta kepada dunia ni adalah punca yang membawa kepada dosa. Sudah. Jadi kita lah ni penyakit ni kita rasa ada pada kita. Penyakit saya ke dunia ni kita rasa ada pada kita. Dunia kita sebut dah baru ni. Dunia ni ada pada kita. Allah Ta'ala beri pada kita. Sama ada dunia tu dalam bentuk makanan ke, dalam bentuk pakaian ke, dalam bentuk kemudahan ke, dalam bentuk harta benda. Allah Ta'ala beri kita. Kita ada makanan yang kita nak makan, kita ada pakaian kita nak pakai, kita ada kereta kita nak naik, kita ada rumah kita nak duduk, dan kita ada banyak harta, tanah dan sebagainya. Jadi hak ni semua ni ada pada kita. Dan di sini dia kata hubbud dunya, saya kepada benda-benda ni. Saya ke kereta, saya ke rumah, saya ke pakaian, saya ke anak bini, saya kepada barang-barang kita ni. Hak ni dia kata aslu kulli khati'ah. Dia kata punca bagi dosa. Tu yang kita nak jaga-jaga, kita nak peringat kepada kita sendiri. Bahawa kena ingat, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak-anak pinak dan juga harta benda ni Allah Ta'ala rakyat dah, ini ujian bagi kita. Ujian ni maknanya dia boleh jadi kepada pahala, boleh jadi kepada dosa.
Kita buat uji kita buat periksa, dia boleh markah ada kurang markah. Manuwi markah 100, tak semestinya dapat 100, tapi mungkin dapat 80 90, ada juga orang dapat 100. Bila Allah Taala uji kita, ada orang yang diuji dapat pahala. Tapi ada orang yang diuji tapi dapat dosa, nauzubillah. Maka dia kata hubbud dunia, salah satu yang menjadi pucuk dosa ni ialah daripada harta benda ataupun daripada dunia yang diberikan Allah kepada kita. Ingat. Maka kita ingatlah ni. Kena ingatlah ni. Pakaian kita comel-comel kadang-kadang menjadi dosa. Jadi dosa. Kita pakai comel pada orang lain, mari rasa sombong. Dosa. Kita buat rumah besar pada orang lain, kita rasa orang lain tu sesak belakang, kita kaya. Mari perasaan tak comel tu dosa. Kita pakai kenderaan yang lebih hebat pada orang lain, kita pun sampai tak menghormati orang lain. Ni nak masuk cerita, nak ngepek sikit. Betul, hamba rasa ramah orang sokong hamba. Kita alhamdulillah diberi jalan raya yang comel. Jalan raya kita ni bukan jalan raya benarnya, jalan aja. Sebab raya-raya ni makna besar. Raya ni makna besar. Dalam bahasa Melayu, raya makna besar. Jalan raya maknanya jalan besar. Tapi kita tak dapat jalan besar, kita dapat jalan. Tak apalah. Dapat jalan pun tak apa. Tapi bila dapat jalan ni, comel pula. Tak apa baru comel ni. Tak ada berubah dah. Dia jadi muka lain dah pula. Kita takut lagu tu lah. Takut kita mula sesak mepes tu heavy kaya jadi lagu lain pula. Tu yang kita nak beringat tu. Tu kita kena beringat. Lah ni jalan kampung kita ni alhamdulillah. Kalau motor dengan kereta boleh selisih. Tak gitu kan? Kalau motor dengan kereta boleh selisih dah. Alhamdulillah. Boleh lah. Tapi kena slow-slow sikit lah. Takutnya muat latah terjun parit juga. Maknanya nak selisih tu slow sikit lah. Jadi kita supaya kita nak guna kemudahan ni dengan baik. Yang pertamanya kena dalam kampung ni, mana kampung sekalipun, jangan duk gaduh lorak sangat lah. Sebab dalam kampung ni ada budak-budak kecil, orang tua pun kadang-kadang perlu juga kepada perhatian ni. Jangan kata budak-budak saja. Dan kita dalam Islam ni, Allah Ta'ala, Tuhan, Nabi ajar dah kita. Unzur ila man huwa asfala minkum. Kenapa hal tu? Unzur ila man huwa asfala minkum. Tengok kepada orang yang lebih rendah daripada kamu. Cara kaedah dalam Islam ajar kita tu. Mu kena tengok kepada orang yang lebih rendah padamu. Mana kalau mu naik kereta, mu kena tengok orang naik motor. Kalau mu naik motor, mu kena tengok orang jalan kaki. Kalau mu orang kaya, mu kena tengok kepada orang miskin. Kalau mu ni orang ramah, tengok kepada orang yang sikit. Dia kena, dalam Islam ni ajar kita lagu tu. Wisalam. Kaedah wisalam lagu tu juga. Kaedah wisalam ni kalau orang duduk dengan orang berdiri wisalam kalau orang duduk. Kita lalu kat wakaf, kita naik motor, orang duduk cokoh atas wakaf, duduk gulung rokok ke apa. Duduk atas wakaf buah-buah. Kita lalu, kita hak jalan, kita wisalam kalau orang duduk. Kita naik motor, selisih dengan orang naik basikal. Kita hak naik motor wisalam kalau orang naik basikal. Kita orang naik basikal, jumpa orang jalan kaki. Kita wisalam kalau orang jalan kaki. Tu kaedah Islam ajar. Bukannya kau naik, kau tak kenal orang. Gitu. Mana kita ni kau lebih pada orang. Nabi ajar kita supaya kena tengok kepada orang yang lebih rendah pada kita. Hak fizikal kita nampak. Kadang-kadang kita nampak je naik motor dia kaya pada kita pun. Ada. Tapi hak nampak pada kita. Hak tak nampak tu biarlah. Hak nampak pada kita. Sebab itulah bila kita ada prinsip lagu ni, amanlah hidup kita. Tak adalah orang naik motor tu berasa, alah aku naik motor, dan naik kereta tu lah, tak tengok pun kita. Tak ada berasa lagu tu. Jadi kalau kita orang naik kereta ni, siapa selisih dengan orang naik motor, tengok tak apa dah. Ni tengok pun dah. Mujuk orang berjalan ke dia. Mujuk kita berjalan ke dia, tengok pun dah lah kita. Sungguh gitu ya. Orang naik kereta lagu tu juga. Kita naik kereta, kita selisih. Bila selisih, tepat demo, hok boleh berhenti dulu. Berhentilah dulu. Kau orang hok tak ada tempat tu lah. Jadi orang tak ada tempat, mari lah selisih. Dia tak ada tempat nak pergi tepi. Kita ada tempat, berhenti dulu. Biarlah tak siapa lagi pun. Berhenti awal-awal lalu dah. Hak baik ramah. Tapi hak baik ramah ni tak jadi masalah. Hak jadi masalahnya kalau satu hak sore tu hak jadi masalah. Tu kita sebut ni hak jadi masalah. Hak tak jadi masalah tu, tak apa, alhamdulillah lah.
Menapuk dah ni aku ni ada tempat berhenti. Orang lain nak mari tak ada berhenti. Kita berhentilah sementara lalu ke dia. Jadi orang hok mari ni, orang beri lalu ni pula. Apa tengok kat korang. Orang berhenti nak kita tak tengok, tak jeling dah pula. Usai kena senyum. Senyum itu sedekah. Nabi wayak tu. Ibtisamuka fi wajhi akhika sadaqah. Mu senyum pada saudaramu itu sedekah. Senyum tu sedekah. Senyum adalah sedekah. Tak bawa piti, tak bawa apa malam ni pakai senyum je. Tak apa. Nawaran nama kau tak ingat. Nama kau tak ingat. Tak ingat pun tak apa. Bila ingat ni dabar wi kan tak? Bila ingat dabar kan baik. Dabar dah ingat kan tak apa, tak masalah. Apa nak suruh 2 kawah lepas insya-Allah. 2 kawah dia. Lepas insya-Allah ingat urusi. Seminggu lagi masa ni. Seminggu lagi masa. Minggu ni pakai back in belakang sana siapa minta akaun tadi. Pakai back in belakang tak ada masalah. Insya-Allah boleh jadi. Gitu. Jadi kita ambil dan jalanan ini pun jalan ni dalam hadis-hadis Nabi pun banyak cerita pasal jalan ni. Banyak cerita pasal jalan. Okey? Banyak cerita pasal jalan. Iyyakum wal julus fi turuqat. Iyyakum wal julus fi turuqat. Nabi kata kalau duduk tepi jalan, kalau duduk atas wakaf tepi jalan, biar ada adab-adab kita duduk tepi jalan ni. Jangan ganggu orang, jangan buat benda tak molek. Nabi larang asalnya. Jangan duduk-duduk tak sah lah, duduk tepi jalan, duduk buat tepi jalan tak sah. Tapi kalau duduk, Nabi suruh jaga adab-adab dia. Jangan ikut orang lalu kacau, anak-anak muda lalu kacau dan sebagainya, tak boleh. Jadi kena ada adab. Jadi jalan ni sehingga kan Nabi letak hak berkaitan dengan jalan ni juga salah satu daripada tanda kita ni orang beriman yang paling kecil sekali, iaitu imatatul adza anit tariq. Imatatul adza anit tariq, buat perkara yang memudaratkan daripada jalan ni. Mana kalau ada jumpalah pelepahnya kau jatuh, kita naik motor, orang naik kereta dia kena berhenti kereta. Mungkin ganggu orang lain, motor ni boleh berhenti tepi, tak tepi saja. Itu tanda iman hak paling kecil sekali. Boleh buat. Ada anak batu besar ni, mari mana pula ni hak jatuh atas lori kau, minta maaf bukan nak royak lori saja. Tapi nak ayatnya kadang-kadang hak bawa batu ni lori lah dak. Jatuh batu ke apa semua, tu tengok batu ni. Ni budak-budak motor ni kalau apa panggil tepuh hak ni, tergelecoh hak ni, rebah dah. Kita pun ambil buat letak dah ke tepi. Itu adalah iman. Itu iman tu boleh pahala besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Iman tu. Ya kita dak buat gotong royong, kita dak buat tepi-tepi jalan rupuk-rupuk kau rating-rating kayu ke apa tepi jalan tu. Itu kita buat tu sebagai tanda iman. Bukan saja-saja tu. Bukan kita pergi tu kerana malu saja jiran kita gigi gatek. Orang tak cakap pada kita pun gigi gatek kita siapa kita pergi, siapa kau orang panggil salah belikat-belikat gigi kisnya nak jaga orang. Tak jadi gapo. Kalau kita pergi semata-mata kita malu ke orang, semata-mata nak jaga air muka kita, nak jaga maruah kita saja jah, ataupun kerana orang jah, tak boleh apa-apa satu. Tapi kalau kita pergi, kita kata ini atas dasar iman, kita nak buat benda-benda yang boleh memudaratkan orang di jalan ni, itu pahala besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bab jalan ni bukan kecil. Bab jalan ni bukan kecil. Tadi hamba sebut 4-5 nekara tu, bab jalan saja. Jumpa wisalah, orang hak lebih wisalah ke orang hak kurang, hak rendah, hak lebih rendah. Orang lebih tinggi, wisalah ke orang lebih rendah. Orang lebih senang, wisalah kepada orang hak lebih susah dan sebagainya. Kalau duduk tepi-tepi jalan, jaga ada adab tepi jalan. Nak duduk juga, nak buat juga atas wakaf, jaga ada adab buat. Kena jaga. Semua tu adalah mari daripada Nabi yang ajar kepada kita supaya kita ni dapat menggunakan segala perkara hidup kita ni jadi ibadat belaka. Tak ada jadi kedosa. Sebab semua ni ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hubbud dunya aslu kulli khati'ah. Saya cinta dunia adalah pucuk bagi segala penyakit ataupun dosa. Wal malu fiha da'un katsir. Mal, harta. Harta ni sama ada harta bentuk duit, bentuk wang, ataupun harta ni bentuk barang. Sama ada pitih ke, sama ada barang. Memang susah. Memang bukan sini saja Tok Bilal, lain pun lagu tu juga. Kalau bunyi nak gelak tabung ni kata ingat semacam nak bawa pitih. Bukan sini, lain lagu tu juga. Lagu tu juga. Tak ingat sama.
Kalau pergi kedai tu tinggal ambil duit semua. Nak suruh saya bayar. Tinggal semacam. Tu memang biasalah mana-mana pun. Sebab bukan mudah nak tubik sekian. Bukan mudah nak tubik sekian. Sebelum bukan mudah nak tubik sekian ni, kena ingat juga. Bukan mudah nak boleh sekian. Kena ingat. Demo sedar dah kata sekian berpayah nak bui. Memang sekian berpayah nak boleh. Orang jual air batu tu sampai cahaya setengah air batu. Tak boleh modal lagi. Orang sedap jual air batu. Tentu habis. Tentu dah habis. Tapi klik modal ke tak? Tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Jadi nak boleh ke seria tu, bukan mudah. Sebab itulah kalau orang payah nak tubik seria, memang jodoh. Sebab nak boleh ke seria pun payah. Tama-tama sampai dah ni. Tama-tama sampai dah ni. Bakali tak tahulah, takut lepas ni orang minta pula. PKP ni pun sama lagi tak. Orang minta lagi kemudahan ya kerajaan kita bagi pada hari ni. Banyak kerajaan lain tak boleh buat. Kita ni bukan kita royak, kita puji atas dasar kerajaan ni tak. Tetapi kalau kerajaan mana sekalipun boleh buat lagu ni, terbaik. Sebab orang lain tak boleh nak buat. Banyak lagi kerajaan lain tak boleh nak buat. Maka kerajaan kita boleh buat. Kerajaan terpaksa tangguh. Orang panggil kalau minyak, kalau rizak kerajaan ni, kalau minyak kan sampai ke merah dah. Wui lagi ke rakyat. Contoh lagu tu. Bukan mudah. Situasi yang kita hadapi lah ni dengan penyakit Allah Ta'ala buat mari ujian pada kita ni, dan kerajaan terpaksa bui jaga rakyat ni, memang berat. Dan kita sendiri, bukan kerajaan, kita sendiri duduk di rumah berasa berat. Walaupun kita kata tak apalah boleh gaji betul boleh gaji, tapi hak boleh dengan hak habis tu, banyak hak habis. Kena ingat gitu. Jadi kalau lah payah sikit tu nak buat guna. Kalau tak ingat semacam tu nak buat guna, yang ingatlah lama-lama tu insya-Allah. Kat kita ni moga orang lama belaka, dia banyak tak ingat pada ingat. Tapi bila ingat sikit lagi dah bar. Bila ingat dah bar insya-Allah. Wal malu fiha daun katsir. Dan juga harta benda, iaitu pitih ke sama ada barang ke, fiha pada harta ini, pada dosa ini, daun katsir. Da maknanya penyakit yang banyak. Maknanya banyak penyakit yang ada pada harta kita ni, banyak penyakit. Jangan ingat kita ada harta banyak tak ada penyakit. Orang hak banyak harta kau banyak penyakit lah ni. Kita tak ada harta, tak ada pitih banyak, kita gaji kecil, kita beli motor. Dia mau gaji besar beli kereta. Motor bayar 120 sebulan, kereta bayar 1,200. Tak apa dah besar, monggo dia gaji besar serupa, habis sama besar. Kau buyuk besar, kerok pun kau besar. Lagu tu jaket anda dia serupa je. Serupa. Demo tak apa, demo kerja dua-dua orang. Bila kerja dua orang, bini sebuah kereta, kita sebuah kereta, demo kerja seorang, sebuah kereta je. Sikit lah gaji sebuah kereta, sikit pun makan sikit. Tubik pun sikit, boleh pun sikit. Tapi hak boleh banyak dua-dua kerja, dua-dua boleh banyak, dua-dua habis banyak. Dia tak ada lah kalau lah Allah Ta'ala buat ni comel, Allah Ta'ala buat ni padan. Allah Ta'ala buat ni sesuai dah. Tidak kata boleh banyak, banyak sungguh hak boleh banyak. Kalau hak boleh banyak sungguh, hak sikit-sikit tak ada ni, orang panggil kapitalisme. Kapitalis. Ekonomi yang kapitalis, ekonomi orang kaya, orang miskin mampus itu. Itu kapitalis kita panggil. Jadi kita nak iman kepada Islam. Sebab tu Islam ini dia bukan ikut kapitalis, dia bukan ikut sosialis, dia bukan ikut komunis, dia bukan dok. Islam ni tetap Islam. Bila Islam maknanya salam. Salam maknanya sejahtera. Sejahtera tu maknanya baik. Bila Islam ni maknanya sejahtera, baik, adil, comel. Sedia molek bila kata Islam. Bapa hak mana ada orang kaya, dia kena wajib keluar zakat. Dan berapa banyak lah ni orang-orang miskin dapat manfaat daripada zakat. Itu pun tak sampai 50% daripada orang yang wajib zakat tu berzakat. Ramai lagi. Orang hak kaya-kaya, hartawan, orang jutawan, orang milioner, bilioner, orang kaya-kaya tu, ramai lagi hak tak sampai sejid lagu ni, dia tak tahu dia tu wajib nak keluar zakat. Ramai lagi. Bukan dia tak siap tubik, dia tak tahu pun, tak sampai hidayat lagi ke dia. Tak sampai lagi sejid pun kita ni. Kita kalau hari ni ada sejid ni, orang yang jutawan ke, orang yang hartawan ke, orang yang kaya raya tak pernah tubik zakat, bila hamba rakyat lagu ni, hamba yakin dia berasa nak buat tubik zakat. Tapi orang yang tak raja dengar tu, dia nak bila dia nak buat tubik zakat? Mungkin dia tak pernah tahu pun. Dia tak pernah baca harakah, mana pernah baca.
Dia pernah dibaca sok-sok khabar antara bangsa besar-besar tu. Tak raja cakap pasal kena keluar zakat ni. Kalau orang bidang dia tidak dalam bidang agama, kat lu cara kau bidang lain, bidang dia tu memang alim ulama dalam bidang dia. Tetapi dalam bidang Islam kecil-kecil pun dia tak tahu. Kadang-kadang semaya bel pun tak tahu. Nauzubillah. Jadi ramai lagi orang yang tak keluar zakat. Kalau dah pakat keluar zakat belaka, Universiti Al-Azhar. Kita dengar semua dia. Oh, ustaz kita pun ada Universiti Azhar. Ramailah. Azhar antara universiti di dunia ni, Universiti Azhar antara yang terawal di dunia ini. Universiti Azhar adalah wakaf. Wakaf. Universiti Madinah. Ni anak-anak kita ngaji bunyi kalau pergi Madinah kat dia wi belaka dak. Wi beasiswa lagi, wi poket lagi, kelik sekali setahun boleh kelik lagi, beli buku, duit buku, bubuih dan sebagainya. Semua kan nak pergi. Sebuah negeri dia ambil seorang aja Malaysia ni lebih kurang. Seorang dua orang aja setahun dia ambil. Universiti tu universiti wakaf. Amba duduk sana mula 60 hari 2 bulan. Amba duduk sana mula orang tua lah ngaji orang tua dah. 60 hari duduk sana. Amba 60 hari tu amba makan di universiti, makan di dewan makan dia. Bayar berapa rial? 5 rial. 3 kali makan bayar 5 rial. Mana bayar 5 rial 3 kali makan? Mana lah ni bayar 5 rial 3 kali makan? Pergi makan roti canai dengan teh obeng pun 5 rial dah. Ni 3 kali makan. Sekali makan budak nasi Arab tu makan pagi, makan tengah hari, makan malam. Makan hak besar 2. Hak makan pagi saja tu pun lebih 5 rial dah. Hak setara dia pergi makan di dewan makan ni, kalau hamba pergi makan luar 15 rial masa tu. Nak ayatnya. Lepas tu mari mana? Kalau patut dia habis 30 rial, kita bayar 5 rial je. Mari mana lagi 25 rial? Wakaf. Itu sistem wakaf. Jadi kita lah ni kita nak kepada sistem wakaf. Sistem wakaf tempat kita ni baru berlaku ke apa? Wakaf tanah buat sejid. Tu berlaku. Wakaf tanah buat sejid. Tu berlaku. Wakaf tanah buat kubur. Tu berlaku. Tapi nak wakafkan harta kita, lah ni ada wakaf tunai. Amba tak ngepeng bagi mana-mana bank. Amba royak hak asal. Wakaf tunai. Wakaf tunai ni ialah untuk buat wakaf sesuatu benda, tapi kita WBT. Berlaku dah sikit. Kita beli lot. Lain-lain beli lot kan. Orang nak buat masjid, nak beli tanah. Kita tidak wakaf tanah kita. Tapi kita pakat beli tanah tu. Tapi hak kita beli berapa petok ni kita beli ni. Berapa lot kita beli. Selot 100 kalau kita kata. Kita wakafkan hak selot kita beli. Jangan lagi minta lah. Mana hamba beli selot pun ni 100. Mana ada orang jual ni selot 100. Tak ada. Bukan harga 100. Tapi sebab kita pakai ramai-ramai, kita buat atas seluk tu 100, maka kita wakafkan. Daripada duit tunai kita wakafkan apa luk. Tapi hak lagi lah ni, hak tunai lagi. Iaitu memang kita WPT. Dan mana buat gapo wakaf, buatlah. Kita WPT ya. Itu wakaf tunai. Dah banyak. Hak kita antaranya Yapim. Yapim ni lama dah dulu. Dia ambil duit, minta duit supaya kita, contohnya orang KJL ada gaji tetap ni, setiap bulan kita potong gaji. Kalau hamba tu 5 rial. Hamba kata, berapa kita tak boleh buat 5 rial? Dia mari, dia kata, Ustaz, boleh dia ngepeng kita lah ni, supaya potong 5 rial ni, untuk Yapim ni buatlah apa-apa program. Hak jariah kita 5 rial. Jariah kita 5 rial sebulan. 5 rial sebulan. Jariah kita 5 rial sebulan. Berapa tak lewi? Amba ngepeng yang sayang-sayang amba. Kata, ya Allah, kita ni daripada gaji 578 ribu, tengok-tengok 5 rial sebulan je untuk beri kepada Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia ni, Yapim tu, untuk dia buat je apa-apa program wakaf. Beri je 5 rial. Oh, potong dalam slip Ustaz. Orang ni sensitif potong dalam slip. Oh, sensitif sangat potong dalam slip. Potong dalam slip 5 rial tu pun sensitif. Potonglah, nampaklah 5 rial wika ni. Tak ada masalah. Berilah. Kita beri. Di sekolah pun ada hak jenis zakat lagu ni ataupun wakaf lagu ni. Banyaklah ni orang minta wakaf. Tetapi kadang-kadang demo ni ambil kesempatan. Kalau buka email tu macam-macam minta wakaf belaka. Penuh email kita, pakat minta wakaf belaka. Jadi kita kena pilih-pilih.
Tengok mana aula, mana hak lebih utama. Mana hak lebih utama. Minta hak aula, mana hak lebih utama kita nak beri. Bukan semua kita nak beri. Tapi kita carilah hak mana kita boleh beri supaya ia menjadi saham kekal kita. Kalau kita boleh beri 5 riyal wakaf setiap bulan, berilah 5 riyal. Sebab itulah hamba dulu antara bila kita buat ni, contohnya kita masalah terbasar ekor banyak dan sebagainya, api banyak. Kita pakat buat kita. Hamba cadangkan supaya hak mana ada gaji tetap tu, marilah berapa riyal seorang nak beri. 10 riyal ke 20 riyal sebulan. Alhamdulillah sebagai tetap. Kalau boleh hak mana ada gaji tetap tu, hamba ajaklah hak mana ada gaji tetap tu, biar boleh beri 10 riyal 20 riyal sebulan untuk kita utility. Utility saja. Utility maknanya air ngapi. Biar air ngapi masjid kita ni, hak mana demo bubuh dan tabung tu bubuhlah. Demo pun nak menyumbang juga. Tapi hak mana ada pendapatan tetap ni, berilah. Bapa beri. Sebab kalau salah kita sepasal ni lah. Salah kita nak gelak tabung tak buat pitih. Kita ada dah hak gia kita, hak asal kekal. Kita ada dah hak sarusing. Kita ada dah. Mana hak kita beri tidak boleh ni ada dah. Salah hari ni mari tak bawa beg. Mari masjid tak bawa beg macam muka. Tak bawa beg dan sebagainya. Tak apa. Kita ada dah hak kekal kita beri. Nak beri tambah lagi, Alhamdulillah. Nak beri tambah lagi, Alhamdulillah. Tapi hak kekal tu ada. Hak asal tu ada. Biar ada lagu tu. Setiap hari biar ada. Dan sedekah ini sangat hebat manfaat dia. Kita sehingga ulama kata boleh tawassul dengan sedekah kita. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tadi buat gini. Aku wis ke masjid tadi, ya Allah, ya Tuhanku. Susahnya pagi ni. Memudahkanlah ya Allah. Kalulah aku wis ke tadi ke masjid, mu kira sebagai amal soleh aku, ya Allah. Memudahkanlah urusan aku ni. Boleh royak gitu kepada Allah Ta'ala dengan hak kita wis sedekah tadi. Sebagaimana yang berlaku kepada hak 3 orang dalam gua. Hak cerita hamba sebut lama dah tu. 3 orang dalam gua tu. Itu kita panggil tawassul dengan amal solihah. Kita tawassul maknanya kita gunakan amalan soleh untuk kalau lah ni tak guna kopong lah. Guna kopong. Ada kopong ni. Orang pecing dekat. Gitu. Orang pecing dekat pecing ni boleh murah barang. Gitu. Ada kad diskaun kita kata dia. Gitu. Kita minta dengan Allah Ta'ala lagu tu. Orang yang buat baik pada ibu bapa dia. Ya Allah, ya Tuhanku, kalaulah aku buat baik pada ibu bapa aku mula, mu kira sebagai amal soleh aku, maka bukalah pintu gua ni. Buka sikit. Seorang lagi pula, dia nak buat jahat, dia nak buat khianat ke orang tina, nak berzina. Tiba-tibanya tak jadi zina kerana dia ingat pada Allah Ta'ala. Maka dia sebut pada Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, kalaulah aku mula tak berzina tu kerana-Mu, ya Allah, dan Mu terima tu sebagai amal soleh aku, maka membukalah pintu gua. Maka terbuka sikit lagi. Dan yang ketiga seorang lagi, orang kerja dengan dia, balik dah macam kita ni, orang dari Bangladesh, dari mana mari buat kerja dengan kita, tiba-tiba dia kena balik, ada gaji tinggal 2-3 bulan. Bila gaji tinggal 2-3 bulan, patutnya kalau 1,000, 3,000. Kita pun gunalah 3,000 sana. Kita guna 3,000 sana, kita invest dia, kita labur dia, buat nego, buat gapo, kita guna sekali dengan pitih kita. Maka 10 tahun kemudian dia mari. Dia mari minta. Dia kata, aku klik mula, dia kata ada 3 bulan pun tak bayar gaji. Ni hak gaji tertunggak. Muja boleh main juga dalam liga. Ni hak gaji tertunggak ni. Hak gaji tertunggak. Bila gaji tertunggak, dia mari minta, dia nak, dia goyak 3,000 mula, tunggak dia kata. Tapi kita ni, majikan beriman. Majikan hak pergi kuliah semua ni. Dia pun ingat, ustaz dia royak cerita mula, dia kata, orang ni, dia gunakan duit 3,000 saat ni, hak patutnya dibayar gaji orang, dia buat nego, boleh pitih banyak-banyak, boleh beli barang, boleh beli harta, boleh beli banyak benda. Sehinggalah kalau kita buh nilai agak 100,000 jadi. Contoh, 3 tahun saat ni dia guna gaji orang, hak dia patut bayar, dia tak bayar mula tu, jadi 50,000. Bila orang tu mari minta 3,000, hak aku mu tak bayar mula, dia kata, aku pitihmu mula, dia kata, aku melabur sekali dengan pitih aku, jadi gol tu, jadi gol ni, aku beli gol tu, aku beli gol ni, lebih kurang nilai 50,000 lah kalau kita lah ni. Mari saya cek ambil. Kejut orang tengok, bapanya, 3 bulan je, mula mu tak bayar gaji aku, ni 50,000 membayar aku, aku pergi belakang. Aku guna pitihmu 3,000 mula, jadi kau banyak ni, mu ambil belakang. Ya Allah, ya Tuhanku, kalaulah aku buat lagu tu kerana-Mu, ya Allah, Mu terima sebagai amal soleh aku, bukalah pintu gua ni. Tu buka sikit lagi.
Sehingga tiga-tiga orang boleh tubik belaka kerana dia tawassul. Dia minta kepada Allah menggunakan amal soleh yang dia buat. Jadi kita pada hari ni boleh buat lagu tu. Ya Allah, ya Tuhan aku sedekah 5 riyal bagi ni, ya Allah. 5 riyal tu bukan sikit, banyak bagi aku, ya Allah. Kalau mu nak mudahkan aku urusan ni, mu mudahlah, ya Allah. Kalau mu terima tu sebagai amal aku. Boleh royak gitu. Anak-anak kita susah berasa. 10 soalan 9 boleh jawab, so tak boleh jawab. Teringatlah, ya Allah. Sebab itulah kita nak ada semua tiap-tiap hari. Nak ada semua tiap-tiap hari. Sedekah tu biar ada semua. Amal soleh nak ada semua tiap-tiap hari. Jumpa orang punah basikal, beki tolong. Jumpa orang mapuh kereta, beki tolong. Jumpa orang tolong. Amal 2 minggu lepas nak pergi Cameron Highland. Gi sana dekat anak siapa dah, kita nak ambak ni orang duk royak jam. Nak masuk jam, nak suruh dia lagi kuliah. Gi ada orang mapuh kereta. Orang muda lagi mapuh kereta. Duk teh kata aku ni, kita ni letak diri kita ni. Kalau duduk dalam keadaan lagu tu tak ada orang berhenti, lagu mana? Seorang rambut tak berhenti, lagu mana? Deh. Munculnya pukul 5 petang baru. Pukul 3 lebih. Pukul 3 lebih petang. Amo berhenti lah. Bapa dek. Tengok-tengok mapuh kereta dia mapuh, bateri kong. Lepas tu nak buat kan? Ada jumper. Dia tanya jumper je. Dia cecik ada jumper ke? Tak ada. Amo tak ada bawa jumper. Nak beli semua tak jadi jumper ni. Dia teringat tengah bunuh je. Tengah bateri mapu ingat semua balik. Lepas tu kat bila hidup tak ingat dah. Tak beli semua. Lepas tu nak buat kan? Biarlah dia kata. Amo kata gini lah. Tak apalah. Pecah bateri ambo sementara bubuh hidup. Ambo pergi lah. Buh semula. Kerana apa? Kerana kita ingat bahawa mungkin itu adalah mari daripada Allah hantar dia supaya nak uji kita. Aku ustaz ni, aku nak pergi kuliah ni benar ni. Oh, benda lagu ni 3.30 tu tak boleh tidur orang sekat. Deh. Allah Ta'ala nak uji kita. Kita tak tahu. Kalau kita pakai gi, ya kita serupa dengan mana-mana orang lain. Oh, jolok orang ni. Tu banyak deh. Kalau kita tinggal juga gitu kan, kita serupa dengan orang lain. Tapi kena berhati-hati dia. Raya, anda mampu mengubahnya. Kena berhati-hati. Tengok juga keadaan. Rupa-rupanya dalam kereta dia tu ada mak dia, ada anak dia, ada bini dia, apa semua. Susah. Mari ambil orang PJJ. Orang PJJ. Ustaz lihat tahulah orang PJJ ni. Orang PJJ. Bini dia duduk Terengganu, dia duduk Kedah. Pergi ambil bini dia nak kelik. Pengajian jarak jauh. Orang main jarak jauh ni. Orang jumpa 2 minggu sekali ni weh. Atas kereta berasa nak siun dah. Jadi kita buat. Allah tolong dia, sukanya dia. Dia kata abang dia lah mari dah, dia kata. Tapi tak tahulah siapa pukul berapa bunyi jam di sana dia. Tak apalah berhenti. Nak rayaknya bukan nak rayak amal ni tolong dia tu baik. Nak rayaknya Allah uji kita. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji. Buat mari ujian pada kita lagu tu. Kalau kita pergi je, maknanya kita tidak menyahut ujian Allah SWT itu. Itu je lah kurang. Kita buat boleh pahala. Kalau tak buat apa, tak boleh lah kita. Ujian kepada kita. Itu cara Allah SWT nak uji kita. Maka bila dia kata mal fiha da'un kasir, harta ni banyak penyakit. Kalau orang-orang tanya dia, wa ma da'uhu, apa dia penyakit harta ni? Qala la yaslamu minal fakhri wal khaila. Tak selamat orang tu, dia kata. Tidak terlepas orang tu daripada dua sifat. Al-fakhr, kebanggaan. Maknanya bangga dengan diri sendiri. Biasanya nama penyakit otak comelnya kita panggil ujub. Ujub ialah bangga dengan diri sendiri. Dalam bahasa kita ni akak baku. Akak baku. Jenis akak baku. Jenis congek ekor, congek sendiri ni. Jenis congek sendiri. Jenis akak baku. Bangga dengan diri sendiri. Dia bangga dengan harta dia. Dia bangga dengan apa yang dia ada. Kelebihan yang Allah Ta'ala beri, dia bangga. Sehingga membawa kepada yang tak baik. Wal khailat, dan juga takabur, rasa besar diri. Rasa besar diri. Jadi antara penyakit yang ada kepada orang yang ada harta, dan semua orang yang ada harta, kita pun ada harta. Cuma banyak sikit je. Ada harta, penyakitnya ialah penyakit yang pertama bangga. Tengok orang lain baju buruk belaka, baju aku seorang comel. Oh, pok ni pakai baju buruk belaka. Orang pakai baju comel kat jaga-jaga. Kita berasa baju kita comel pada orang. Kita berasa kereta kita lebih pada orang. Kita rasa harta kita lebih pada orang. Kita rasa rumah kita lebih pada orang. Kita rasa anak pinak kita lebih pada orang. Pun berasa juga. Kadang-kadang tanya nak demo apa ni? Tanya tu comel lah, moga kita jiran. Moga kita saing. Tapi kalau dalam hati kita tanya saat ni, kita tahu dah
Anak kita 4, anak dia 3. Anak kita 4A, anak dia 3A. Tahu dah. Tapi saja nak tanya daripada orang ramai. Mari dah lihat hati ni. Anakmu mana berapa A? UPSR? 3. Oh, mujur tu. Alhamdulillah dah tak apalah 3 pun. Anak amu 4 je. Mari. Dia mari. Hak mari tu tak kena je. Kalau betul ikhlas kita nak bertanya kerana dia jiran kita, sayang kita, sahabat kita, tak apa. Kalau betul nak mengambil tahu, tidak ada masalah. Comel. Itulah dianjurkan oleh Islam. Tapi takutnya mari daripada rasa dah nak bangga diri. Hak tu tak comel. Dan juga rasa takabur. Qalu fa in salima. Kita ni orang ngaji, kita orang mendengar, kita orang dengar kuliah semua ni. Maka demo tu tanya lagi, fa in salima. Kalaulah selamat, kalaulah tak apa, tak ada. Kalau tak ada sifat-sifat sana, tak ada sifat takabur, tak ada sifat bangga diri ni, tak ada ni, tak ada. Bersih, ikhlas molek ni. Dia kata kalaulah yushghiluhu an zikrillahi azza wa jalla. Kalaulah selamat daripada dua penyakit saat ni pun dia kata yushghiluhu an zikrillah, akan menjadikan dia ni sibuk, iaitu dia ni diganggu daripada zikrullah, daripada ingat pada Allah Ta'ala. Zikrullah ni luah lah, kita ada tajuk dah dulu. Dalam kitab ni kita ada dah tajuk dia dulu, zikrullah. Zikrullah ni banyak perkara, besar sangat. Zikrullah ni asal ingat Allah, kita panggil zikrullah. Sama ada sebut ke, sama ada buat ke, hak kita buat tu zikrullah. Bila bila Allahu akbar, isyarah tu, tu ingat Allah tu. Bila bunyi bel isya, maka pakat mai isya lu nak tidur pun, itu zikrullah tu, zikrullah. Bila tengok orang sakit, bunyi orang sakit, kena kita tengok ni, tu zikrullah tu. Bila orang minta tolong, kita pun tolong, zikrullah tu. Luah zikrullah ni, banyak zikrullah ni. Banyak sangat, luas sangat. Kalau ni nego motel, banyak jual motel lah ni, nampak ni. Jual motel. Timah-timah sekilo, berapa sekilo? 5 riyal. Timah sekilo. Bubuh halal supik. Cekor ambil 3 butir, bubuh lagi. Zikrullah tu. Tidak nanti kau zikrullah tu sebut sahaja. Tidak nanti kau kita buat zikrullah, makna zikrullah tu kita sebut saja. Bukan kita subhanallah, 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 subhanallah saja. Bukan. Sangat luas zikrullah itu. Tengok gapa-gapa ingat Allah. Tengok orang ingat Allah. Tengok orang isafkan diri kita. Dengarkan azan, ingat nak semaya. Itu zikrullah. Semua tu zikrullah. Jadi zikrullah ni sangat besar. Dia kata harta ni, dia kata punca bagi penyakit. Sebab tak selamat kita, kecuali tak selamat kita daripada 2 perkara yang besar, iaitu penyakit ujub, penyakit bangga dengan diri, dan penyakit takabur. Kalau selamat pun akan mengganggu kita, ambil masa kita, ambil kerja kita daripada zikrullah. Oh, banyaklah. Warna malam ni tak ada nampak. Cerita lain lah ni, bukan cerita sini. Warna malam ni tak ada nampak. Oh, payah nak tinggal rumah. Dia kata anak-anak kelik. Payah nak tinggal rumah, anak-anak kelik. Patutnya bila anak-anak kau ramai, kau mula tinggal rumah. Tapi kau tak boleh tinggal rumah sebab anak-anak kelik. Payah dah tak nak tinggal rumah muka cucu-cucu ramai. Kita learn lagu tu kan? Kita learn lagu tu. So lagi, hak sebaliknya pula, warna tak ada. Oh, dah kata payah tinggal rumah, orang tak ada. Orang ramai pun tak boleh tinggal rumah. Orang tak ada pun tak boleh tinggal rumah juga. Kita learn ni kan, lagu tu kita learn ni, pesing kita learn ni. Yang pentingnya ialah kita ni tak say. Tu je. Kalau hak nak, duduk sebentar lah. Tu abah nak pergi masjid. Mungkin bukan ada klik nak pergi selalu tak. Mungkin nak tidur rumah. Tu abah nak pergi masjid. Tinggal cucu, pergi masjid mentar. Tak ada masalah pun. Hak tak ada di rumah pula. Bila tak ada di rumah, koci dah 3 lapis dah. Tak ada orang di rumah. Rusing apa? Lon ni tinggal rumah, ada orang lagi rusing. Tinggal rumah ada orang lagi rusing lah ni. Tinggal rumah tak apa. Mana demo boleh mari pada ni. Tak apa rumah mu ada bini mu. Duk sore ke? Sore je tak apa. Muju ada dia boleh tinggal rumah. Jangan. Lo ni tinggal orang ada rumah tu kau takut kita. Kalau tinggal tak ada orang, rumah je bahaya. Kalau ada orang, kau orang bahaya. Kalau lah besi gerai kita dia boleh gaji, buat tekuk bini kita dekat mainan dia je. Jangan ingat bila ada orang kat. Ingat bini kita juga dia lari sebab kita.
Hak lari kau bini jekau ni kita je. Okey, curi tak lari ke bini kita. Marilah masuk aku teh. Kita je tak berani. Orang lain berani. Jangan. Kita duduk. Ada anak di rumah. Orang tak mari ni. Ada orang di rumah kau? Tak ada orang. Ada orang di rumah. Ada orang tak apa. Anak amu ada. Anak seorang tinggal di rumah. Takut lah ni. Takut. Lah ni kalau buat kita gerai. Dia ada gerai juga. Dia ada. Kita buat nak koci. Dia ada buka nak koci. Kita buat lah ni. Kita koci 3 lapis rumah kita kerana wajib kita buat. Tak boleh tak buat. Wajib kita buat. Wajib tu. Sebab itu usaha kita untuk selamatkan rumah kita. Kalau tak buat, dosa kita. Tapi kalau berlaku juga, itu ujian Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Kita kena redha. Tapi insya-Allah Allah Maha Adil. Allah tidak akan menyiksa kita, Allah tidak akan menyusahkan kita insya-Allah. Bila kita ada usaha, insya-Allah Dia tolong. Okey, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau mu tolong Allah, Allah tolong kamu. Mengingat Allah, Allah ingat kamu. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah, jaga Allah, Allah jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Mu jaga Allah, mu akan dapati Allah bersama denganmu di mana saja. Anywhere. Di mana saja Allah Ta'ala akan bersama dengan kita insya-Allah. Jadi itulah untuk malam ni. That's slide saja. Ambil letak 45 net dah. Situ dah. Ni sepatutnya tamat sini malam ni. Tapi tak ada. 5 patutnya dah. Tapi tak apalah. InsyaAllah, semoga apa-apa yang saya sebutkan tadi bermanfaat untuk kita. Semoga harta kita menjadikan sabab punca untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan menjadi sebab kepada penyakit yang membawa dosa dan membawa ke neraka. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan juga penyakit-penyakit yang berbahaya seperti COVID-19 ini, dan angkatlah daripada kami, daripada keluarga kami, daripada masyarakat kami, daripada negara kami dan juga daripada seluruh dunia ini. Semoga kita kembali kepada keadaan yang asal dan kita boleh terus beribadat kepada-Mu ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.